Dalam video ini kita akan buat janjang arithmetic. We are going to do arithmetic progression. Let's get right to it. First of all, we need to understand what is arithmetic progression. Apakah itu janjang arithmetic? Progressions, janjang itu ialah sebenarnya sebuah jujukan, suatu jujukan. It is a sequence of numbers, jujukan nombor ya. Maksudnya nombor yang disusun dalam corak tertentu lah, numbers that are arranged in a certain pattern. So this is a progression. What is an arithmetic progression? Janjang arithmetic, setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan satu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Each term is obtained by adding a constant to the term before it. So sebagai contoh lah, let's take an example. Let's start with the number 12. Okay, so what does it say? Each term is obtained by adding a constant to the term before. Kita menambahkan satu pemalar pada sebutan sebelumnya kan. So sekarang kita pilih pemalar dulu. Let's choose a constant. Let's make it easy. 3. Bagaimana jujukan ini terbentuk? How is this sequence form? I plus the constant, right? The constant 3. Saya tambah 3. Dia jadi 15. Ini sebutan seterusnya. This is the next term. And then how to get the next term? You take the previous term, ambil sebutan sebelumnya, tambah pemalar yang sama. Plus 3, add the same constant. That's why it's called constant. Sebab itu dikenali sebagai pemalar. So kita tambah. So tambahlah. Next one, tambah 3 lagi. 21. Lepas tu, tambah. Kita sudah dapat janjang arithmetic kita. We've got our arithmetic progression. And so from this you can see that the difference between two consecutive terms, beza antara dua sebutan yang disusun berturut-turut adalah sama. Apa beza dia? Sebab dari satu sebutan ke sebutan seterusnya, kita tambah pemalar yang sama kan? We are adding the same constant to go from one term to the next. That means the difference of all terms will be the constant. Beza antara dua sebutan berturut-turut ialah pemalar yang kita tambah tadi. So, pemalar ini dikenali sebagai beza sepunya. This is known as the common difference. Alright. So, let's try this. Determine whether each of the following is an arithmetic progression. Tentukan sama ada setiap jujukan berikut adalah janjang arithmetic atau bukan. Macam mana kita nak tentukan dia janjang arithmetic atau tidak? Kita sudah tahu ciri-ciri janjang arithmetic. We already know the characteristics of arithmetic progression. That is the difference between any two terms, beza antara dua sebutan yang disusun berturut-turut adalah sama. Perlulah sama. It has to be the same. So let's test that out. Kita boleh uji di sini. So kita buat yang pertama dulu. Kita ambil ini ya. So kita buat D1 dulu. By the way, the common difference is given the symbol D ya. Simbol bagi beza sepunya ialah D. Alright. So the first one, beza dia kita dapat dengan tolak 8 tolak 5. So we get 3. Dapat 3. Second one, 8 to 11. 8 ke 11. 11 tolak 8. So we get 3. Third one, 11 to 15. Beza yang ketiga. 15 tolak 11. Kita dapat 4. So sekarang kita sudah tahu. Now we know. Ini bukan janjang arithmetic. It's not an arithmetic progression because ada satu beza yang berlainan. So ini bukan beza sepunya. Dia tak ada beza sepunya. It doesn't have a common difference because one of the differences is not the same as the others. Okay, so no lah, bukan. No, bukan. Justifikasi dia, D1 sama dengan D2 tapi tak sama dengan D3. So tak ada beza sepunya. Okay, kita buat tajuk seterusnya iaitu berkenaan dengan rumus Tn. Apa Tn ni? What is Tn? Tn is the nth term. Sebutan ke n. Contohnya lah, kalau kita ambil sebutan ke-5, the fifth term, then itulah nth term. Nilai n di sini ialah 5. That's the nth term. The value of n there will be 5. The nth term. Sebutan ke berapa? Ke n. So, macam mana kita dapat tahu sebutan ke n? Ada rumus dia. The formula is A plus, nanti saya bagi tahu apa A ya. N minus 1 D. Okay. Mula-mula D kita sudah tahu. We already know D. D is what? D ialah beza sepunya. The common difference.
Pemalas yang kita tambah tadi. Okay. That is D. What is N? N ialah nombor sebutan tersebut. The number of the term. How many term? Sebutan ke berapa? Okay. A ialah sebutan pertama. First term. Sebutan yang pertama sekali dalam janjang kita. The first term in the progression. Okay. So now, let's look at this. Find the 21st term. Cari sebutan ke-21. Bukan 31 ya. Ke-21. Bagi janjang arithmetic ini. Ini janjang dia. Okay. Ini janjang dia. So, apa yang kita dapat di sini ialah sebutan pertama, kedua dan ketiga. We have the first, second and third term. Macam mana pula nak cari sebutan ke-21? How to find the 21st term? So, kalau kita nak gunakan rumus kita, ada 3 perkara yang kita perlu untuk gantikan ke dalam rumus. We need 3 things to substitute the formula. First is A. Yang pertamanya A. A ialah sebutan pertama ya. Ada tak di sini? Memang ada kan? The first term, sebutan pertama ialah 15. Okay, lepas tu seterusnya kita perlukan N. We need the value of N. N ialah sebutan ke berapa yang kita tengah cari. How many term that we are looking for? We are looking for 21st term, right? Sebutan ke 21, maka nilai N ialah 21. Okay, 21. And then we also need D. What is D? Common difference. Beza sepunya. Okay, macam mana kita nak cari D? Kita boleh cari dengan guna teknik tadi. Sama macam tadi. Kita ambil mana-mana sebutan. Kecuali sebutan pertama lah. Mana-mana sebutan. Katakan saya ambil 12. Let's say I take 12. And then we minus the term before. Kita tolak sebutan yang sebelumnya. So D will be 12 minus 15. Which is negative 3. Okay. So let's try with the third term and the second term. Tengok kita dapat yang sama ke tak. Sepatutnya sama ya. Sebab janjang aritmetik dia ada beza sepunya. Beza antara mana-mana dua sebutan berturutan adalah sama. Difference between any two terms is the same. That's why it's called the common difference. Let's test this and see ya. So kita ambil 9 tolak 12. 9 minus 12. We also get negative 3 sama. Alright. So now we can find the 21st term. Sekarang kita boleh cari sebutan ke-21. Gunakan rumus. Okay, saya tuliskan rumus dulu. Tn sama dengan A tambah bracket N tolak 1 D. Okay. So, kita gunakan rumus ini. Gantikan. We substitute all the relevant values inside. A is 15. Tambah N. N ialah 21 ya. 21 minus 1 dengan darab D. Negative 3. Okay. So, this one is 15. Ini 20. Negative 60. So, jawapannya ialah negative 45. Inilah cara kita gunakan rumus Tn. Okay, sekarang kita pergi pada rumus yang kedua. Now we go to the second formula, which is rumus bagi hasil tambah N sebutan pertama. The sum of the first N terms. Okay, sebelum kita bersambung ya, perkara yang paling penting sini ialah first. Pertama, maksudnya hasil tambah ini selalu daripada sebutan pertama sampai sebutan ke N. The sum here is always from the first term to the nth term. We have to count from first. We cannot skip anything before. Kita tak boleh skip mana-mana sebutan sebelumnya. Dari pertama sehingga N. From the first to the nth term. Right? So, what is the formula for Sn? Okay, Sn dia ada beberapa formula sebenarnya. Actually, okay. Yang pertamanya, N bahagi 2, N over 2, bracket 2A plus N minus 1, D. So, apakah maksud N sama? Sebutan ke N, itulah nilai N. Apakah maksud A? A is the first term, sebutan pertama. And what is D? Common difference, beza sepunya. Semua sama, Semua sama sebelum dengan yang sebelum ni. Dengan rumus yang sebelumnya. Okay, now kalau kita tulis dia macam ni, rumus yang sama, same formula. If we write it as 2A, kita letak A tambah A. A tambah A tambah N minus 1D. Plus N minus 1D. Okay, tengok sama Sama. Kita just pisahkan A ni. We just split the A. Alright, A plus A. Okay, nampak tak? Ini sebenarnya ialah
Tn kan? This is Tn, right? Okay. And what is N? N ialah sama dengan N sini. N ini ialah hasil tambah dari sebutan pertama sampai sebutan ke N. Maksudnya, sebutan terakhir yang kita nak tambahkan dalam hasil tambah ini. That means N is the last term because this N is the sum from the first term to the nth term. So the nth term is the last term that we are adding in this sum. So, kita boleh tulis formula ini sebagai N over 2 bracket A tambah L. A plus L. L stands for last term. L ini adalah untuk sebutan terakhir yang kita tambah, that we are adding together. So ada dua variasi bagi formula yang sama. There's two variations for the same formula. Alright. So whenever we got the last term, of course this is the easier formula to use, but you don't always have the last term. Kita takkan selalu ada sebutan terakhir. So kita perlu gunakan sebutan yang ini pula. Dia lebih rumit sedikit lah. Alright. So it's just a little bit more complicated. Alright. Now, kalau kita menggunakan Sn, formula Sn, kita juga boleh cari Tn. We can also use the Sn formula to find the Tn, the nth term. So let's say, katakan kita ada sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Let's say I have 4 terms lah. 1, 2, 3 and 4. Okay. Let's say I want to find what is the third term. Saya nak cari sebutan ketiga. Okay. First method is gunakan rumus Tn. Use the Tn formula. If you have A, kalau kita ada A dan D lah. Alright. There is another way. Ada satu lagi cara. Kalau saya nak cari T3, sebenarnya saya boleh ambil, I can take the sum of the first 3 terms. Saya boleh ambil hasil tambah 3 sebutan yang pertama, iaitu S3 ya. Okay. Lepas tu, saya nak T3 saja kan. I only want T3, isn't it? What to do? I can subtract, saya boleh tolak hasil tambah sebutan, 2 sebutan yang pertama. I can subtract the sum of the first 2 terms. Tolak S2. Apa yang tinggal? What is left? Can you see? We only have T3 left. T3 lah yang tinggal. So, if I want to find T3, kalau saya nak cari T3, kita boleh gunakan rumus S3 minus S2. So, that means Tn juga dapat dicari dengan menggunakan rumus Sn tolak Sn tolak 1. Sn minus Sn minus 1. So let's try some question. Kita cuba soalan. Given an arithmetic progression ini, ada janjang arithmetic 5, 3, 1 dan seterusnya. Find the sum of the first 20 terms. Sebutan hasil tambah 20 sebutan pertama. Okay, jom kita gunakan rumus di sini. So sekali lagi rumusnya ialah Sn sama dengan, okay, yang ini kita tak ada. Kita tak ada sebutan terakhir. We don't have the last term. So what to do? Kita perlu gunakan N bahagi 2. 2A tambah N tolak 1 D. 2A plus N minus 1D. Okay. So N di sini kita ada. N ialah 20. A kita ada. A ialah 5. A is 5. And then D. D ialah 3 tolak 5. 5 tak boleh tolak apa-apa sebab tak ada sebelumnya. Tak ada sebutan sebelumnya. There's no term before 5, so we cannot use 5 minus something. We have to use 3 minus 5 or 1 minus 3. 1 tolak 3 pun boleh. So anyway, 3 tolak 5. 3 minus 5 is negative 2. Okay, sekarang kita sudah ada semua yang kita perlu untuk gantikan dalam rumus. Gantikan sajalah. So just substitute. So S20 will be equals to 20 over 2. 2 times 5 plus 20 minus 1 times negative 2. Okay, masukkan semua saja dalam calculator. Just put everything into the calculator and you will get negative 280. Inilah hasil tambah semua sebutan dari sebutan pertama sampai sebutan ke-20. This is the sum of all the terms from the first term to the 20th term. So this will be 5 plus 3 plus 1 plus until the 20th term. And the value is negative 280. Now let's try another formula. Okay, kita boleh cuba soalan ni. Given that the 5th term and 11th term for an arithmetic progression is 6 and negative 12 respectively.
sebutan ke-5 dan ke-11 masing-masing dalam sebuah janjang aritmetik ialah 6 dan negatif 12. Okey. So soalan pertama ialah cari sebutan pertama dan beza sepunya. Ini saya akan biarkan awak buat sendiri. Awak boleh pause sekarang dan cuba. Saya bagi jawapan dia. Jawapannya A sama dengan 18 dan D sama dengan negatif 3. Okey. So sekarang kita nak cuba soalan ni. Find the sum of terms from the 7th term to the 15th term. Hasil tambah semua sebutan daripada sebutan ke-7 hingga sebutan ke-15. 7 hingga 15. Macam mana nak cari 7 hingga 15? So, kita perlu ambil sebutan hasil tambah sampai sebutan ke-15. We need to get the first 15 terms, the sum of the first 15 terms. Alright, so kita perlu ambil S15. Then kita perlu tolak. Okay, tolak apa sekarang? Kita nak dapat dari 7 hingga 15. We want 7 until 15. That means, maksudnya kita nak dari 7, 8. So, adalah sebelum ni ada 6, 5. Okay. Okay, 7, 8 dan seterusnya sampai 15 kan? We want 7 to 15. Kita nak yang ini. 7 to 15. 7 ke 15. So, macam mana? Kita ambil hasil tambah dari sebutan pertama sehingga 15. First term to the 15th term. And then, tolak. Then we minus first term to 6th term. Sebutan pertama sehingga sebutan ke-6. Betul tak? Barulah kita dapat 7 hingga 15. So you take S15. You minus tolak dengan S6. Inilah yang sepatutnya dilakukan di sini. Okay. So lepas ini dia gunakan rumus sajalah. So N over 2. Let's use the same formula. So first N is 15. N pertama ialah 15. So 15 over 2. A. 2A. 2, 18 plus N minus 1, 15 tolak 1, negatif 3. Ini tolak S6, S6. So 6 over 2, 2A plus 6 minus 1, D. D is negative 3 again. Okay, tekanlah dalam kalkulator. Awak akan dapat jawapan negatif 108. Okay guys. That's all for this video. I hope you've enjoyed the video. I hope you've learned. Saya harap awak dapat belajar ya. Kalau awak dapat yang video ni memang bagus, silalah kongsi dengan kawan-kawan dan silalah tekan like dan subscribe. Any of you want tuition classes? Kalau nak kelas online, kelas tuition online, bolehlah tengok dalam huraian di bawah. Look at the description. I will leave a link there where you can contact me and you can join my classes. See you guys in the next one.